فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Okey, pertama-tama saya ni minta maaf sebab saya tak tanda yang mana saya baca. Okey, sekarang ni kita dah berhenti pada ayat ke-100. Okey, jadi ibrah yang kita nak tengok di sini adalah ada ayat yang berkaitan dengan haji ya. Fi ayatun bayyinat maqam Ibrahim ya. Padanya ada satu tanda-tanda yang nyata. Kita tengok ayat 97. So tengok ayat 97 mana? Okey, ni ayat 97. Tanda-tanda yang nyata di sana ada makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim bukanlah kubur ya. Makam Ibrahim di sana bermaksud tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membina Kaabah ya. Okey. Bila cerita tentang Kaabah di sini menyebut hajjul bait, menunaikan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang berkemampuan. Jadi kemampuan tu kalau kita belajar dalam kursus haji ya, sama ada yang disediakan oleh tabung haji beberapa belas siri. Kalau dulu tabung haji punya siri 17, tapi sekarang ni dah jadi 13. Mungkin akan datang diringkaskan lagi ke wallahu alam. Jadinya kalau kita dah belajar kita tahulah kemampuan tu macam mana. Jadi banyaklah syarat-syarat untuk kemampuan tu tadi. Jadi pastinya langkah pertama kita adalah kita daftar. Jadi tuan-tuan dah daftar ke belum? Paling-paling kita boleh daftar dahulu, kemudian 1,300 kurang-kurangnya. Jadi lepas kita dapat giliran kita tu, kita top up lah untuk mencukupkan 9,000 lebih. Jadi banyaklah yang ditanggung oleh kerajaan kepada kita yang nak pergi haji bagi kali pertama. Jadi kali kedua dah tak adalah sebagaimana yang pertama tu kan. Jadi waman kafar, teguran untuk kita barang siapa yang ingkar. Ya, ingkar fa innallaha ghaniyun 'alamin. Allah tu ghaniyun 'alamin, Allah Taala tak perlukan kita pun sebenarnya. Maksud kat sini Allah Taala Maha kaya. Allah Taala tidak berhajat dengan kita. Ya, jadi perkataan ghani an, ghaniyun an, maknanya Allah Taala tidak perlukan kita. Ya, cumanya dalam bahasa yang biasa kita sebut ghani itu maknanya orang yang kaya lah. Bila orang kaya tu maksudnya dia tak perlukanlah orang lain sebab dia dah kaya banyak duit kan. Maknanya orang lain ni macam biasa saja. Tapi itu adalah sifat Allah yang khusus untuk Allah sahaja. Okey, seterusnya kita sambung pada ayat 101. Mana 101? 101 sehingga 108. Okey. Okey, terima kasih pada yang baru melihat kita punya pengajian. Jadinya biasanya kita akan baca dua muka surat. Lepas dua muka kita akan ada sedikit huraian berkaitan dengan ayat yang dibacakan tadi. Okey, sambung ayat 101. Saya dah tandakan di hadapan tu sehingga 108 ya. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Selesai 108, kita sambung pula pada ayat 109 sehingga 115. 109. Ya Jannah. Kamu main. Okey, 109 sehingga 115. Tak sampai juga ya. Tak muat untuk kita highlightkan dekat sini. Auzubillahi ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Okey, selesai ayat 115. Jadi kita nak tengok mana? Okey, pada ayat yang menyebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, bagi Allah lah ya segala yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Ya, Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala-galanya daripada tiada. Dan Allah Ta'ala ciptakan khusus ni adalah untuk kita. Ya, untuk kalau bumi ni kita boleh gunakan sebagai resource, sebagai sumber untuk kegunaan harian. Tapi yang di luar daripada bumi ini untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadinya bila kita lihat alam yang terbentang luas, kita dapat fikir macam mana alam ini boleh terjadi, adakah ia terjadi dengan sendirinya, ya. Sebab kejadian alam ini sangat-sangat kompleks, ya. Kalau orang yang belajar sains tu kita pun tak terjangkau, ya. Mana ilmu yang sangat tinggilah, ya. Jadinya ciptaan bumi ini, ciptaan alam ini mengambil satu masa, satu tempoh masa yang Allah Ta'ala sebutkan, biasanya kita lihat dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut fi sittati ayyam, suatu tempoh masa. Kalau ahli saintis pula mereka menyebut usia bumi ini lebih kurang berapa bilion tahun, usia alam ini lebih kurang mungkin 14 hingga 16 bilion tahun. Jadi itu satu tempoh masa. Tapi kalau untuk penciptaan Adam, Allah Ta'ala sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menciptakan Nabi Adam. Okey, jadinya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah dan dalam benda-benda yang ada dalam bumi ini adalah untuk kegunaan kita.
ya, dan yang ada di luar adalah sebagai kita berfikir. Sebab itu banyak yang Allah Ta'ala sebut ayat untuk kita tadabbur, untuk kita berfikir, untuk kita merenung dan sebagainya. Okey, kita sambung kepada ayat 116 sehingga 121. Okey, 121 kat sini ya, yang warna biru. 116. Okey, 116 yang di sinilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا. Okey, saya lupa pula nak tanda lagi satu kat sini. Sehingga 132 kita dah baca sampai ya allazina amanu. Hampir dah terakhir kat sini ya allazina amanu di sinilah ya. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, kita dah habis ayat 132 muka surat 66 surah Al-Imran. Jadi sebagaimana yang saya beritahu tadi, kita masih dalam episod coronavirus, episod kawalan pergerakan. Mana kita berada di rumah, kita nak isi masa yang kita ada di rumah. Mungkin ada yang dapat tahu bahawa Astro ya memberi siaran-siaran percuma. Okey, itu satu peluang sebenarnya untuk kita tonton, tapi pada masa yang sama kita jangan lupa untuk kata kumpul pahala jugalah kan. Yang seboleh-bolehnya kita kumpul lah yang mana sebab kalau nanti dah sibuk kan, tak sempat dah nak mengaji kan. Jadi kalau ini je lah masa yang ada, tempoh yang saya rasa agak panjang saja, 14 hari kalau tak buat apa-apa kan. Sekurang-kurangnya kita ada sedikit sumbangan untuk diri kita. Kegunaannya bukan untuk diri kita saja, tapi untuk akhirat kelak. Simpan ni, satu huruf 10 markah Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Jadi itulah, sebenarnya ini untuk diri sendiri lah kita kumpulkan. Orang lain harapnya dapat dengar pun okey dah ya.
Okey, dalam ayat ini antara perkara yang nak disebutkan, tuan-tuan boleh lihat pada ayat 130. Jom kita tengok maksud ayat 130. Sebab kalau nak terang satu-satu ayat dia jadi macam kelas tafsir. Kelas tafsir kan saya pun tertidur jugalah nanti kan, terlalu banyak pula keletihan nak terang satu. Okey, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut apa? Wahai orang beriman, jangan makan riba. Jangan makan riba. Okey, ayat selepas dia apa? Adha'afan mudha'afah. Jangan makan riba, jangan mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Ada yang kata, mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah maksudnya apa? Jangan makan riba yang berganda-ganda. Maknanya Allah Ta'ala cakap, boleh makan riba yang sikit. Jadi ada orang dia tersalah anggap macam tu. Tapi apa sebenarnya yang Allah Ta'ala maksudkan? Yang Allah Ta'ala maksudkan di sini, jangan kamu makan riba. Yang sifat riba itu adha'afan mudha'afah. Sifatnya ganda. Lebih banyak daripada jumlah asal yang kita pinjam. Ya? Jadinya, kita kena faham. Jangan salah faham dekat sini. Sebab ada yang menganggap, oh tak apalah riba sikit je. Sebab Allah Ta'ala cakap, kalau ambil banyak tak boleh. Yang sikit tak apa. Tapi tidak. Kita kena faham bahawa ayat ini bermaksud, jangan ambil riba yang sifat riba itu berganda-ganda daripada jumlah yang asal. Contoh beli kereta ke, beli motor ke, kalau akad dia, saya beli dengan harga RM5,000. Maknanya setelah akhir tempoh, jumlahnya bila kita kira RM5,000. Kalau berkira dengan Islamik, kita beli secara hutang, kita akan akad saya beli RM8,000. Walaupun beli dengan cara cash kita bayar RM5,000, dengan cara ansuran kita bayar RM8,000. Tapi akad kita RM8,000 dan apabila kita kira balik jumlah tadi sama dengan jumlah yang kita akad, maka itu bukan riba. Kita kena faham konsep riba. Jadi yang dalam ayat ini adalah riba yang sifatnya berganda-ganda. Bukanlah makna riba yang berganda-ganda kat sini. Yang banyak tak boleh, yang sikit boleh. Salah faham ya. Salah faham ya. Jangan. Okey, kita pindah kepada muka surat 67 ayat 133 sehingga 140. 133 di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Okey, lupa pula nak tambah kat sini. Sehingga ayat 148. Wa sayajzi Allahu syakirin. Di sini kita akan mulakan pada ayat 146 ya. 146. Okey, di sini ya 146 ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Okey, selesai ayat 148 muka surat 68 surah Ali Imran. Okey, jadi kita nak tengok ayat yang mana? Okey, kita tengok ayat 144 yang Allah Ta'ala berfirman wama Muhammadun. Kalau kat sini ayat 144, mana dia? Okey, di 145. Sepatutnya di sini. Okey, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat. Jadi, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati ataupun terbunuh. Jadinya Nabi Muhammad SAW bukanlah dia seorang sahaja rasul. Maknanya apa? Islam bukan satu agama baru. Islam satu agama yang telah bermula sejak datangnya manusia di atas muka bumi ini, iaitu Islam bermaksud kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, mana-mana orang yang tunduk kepada Allah dan beribadat hanya kepadanya, seorang itu adalah Muslim. Sebab itu, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sebut, "Makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya." Tidaklah, bukanlah Nabi Ibrahim tu seorang Nasrani ataupun seorang Yahudi, walakin kana hanifan muslima, tapi dia seorang yang tulus dan seorang Muslim. Muslim, dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Rasul-Rasul yang datang sebelum ini semuanya Muslim. Jadi kita tak ada sebut Islam ni agama baru. Islam ni agama yang 1400 tahun. Tidak. Baru mula manusia jejakkan kaki di atas muka bumi ini, itulah adanya Islam. Jadi kita jangan salah sangka lah. Jadi sebab itu disebut di sini Muhammad telah didahului oleh Rasul. Jika demikian, kalau dia pula terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Ini ancaman kepada orang yang berpaling tadah. Maknanya orang-orang munafik, sebenarnya mereka hanya tunggu sahaja Nabi untuk tiada, kemudian mereka nak mencetuskan huru-hara. Sebab itu kalau kita lihat sahabat-sahabat khulafa Rasyidun, mereka telah mati dibunuh oleh golongan-golongan yang disebut hipokrit ataupun golongan-golongan munafik yang mana mereka menzahirkan. Sebenarnya Nabi SAW tahu, tapi Nabi tidak menjemputlah secara khalayak, secara secara tidaklah memberitahu secara umum, hanya memberitahu kepada seorang sahabat sahaja, iaitu Huzaifah Huzaifah Al-Yamani. Dia seorang sahaja yang dikhabarkan, yang diberitahu oleh Nabi SAW berkaitan perkara tersebut. Okey, kita berpindah kepada ayat yang seterusnya. Jadi cadangannya kita nak berhenti pada pukul 9, paling lewat pun 9.30 kita berhenti ya. Jadi di mana sahaja kita sampai, situ kita akan berhenti. Kita sambung pada ayat 149 sehingga 153. Okey, jadi jangan lupa isilah masa corona ini, masa kawalan pergerakan kita dengan sebaik-baiknya. Kita hidup dalam keadaan baik dan kita mati pun dalam keadaan yang baik. Dahlah kita tak dapat pergi masjid. Sembahyang Jumaat pun kita tak dapat pergi, jadi sekurang-kurangnya kita dapat kumpul juga pahala daripada sudut yang lain. Jadi kalau nak tengok astro tu bukan tak boleh kan, tengok saja, tapi pada masa yang sama lepas tengok tu kita baca Al-Quran sikit. Okey, jadi mungkin kalau dia nak tengok astro pun mungkin boleh tengok cerita yang berkaitan dengan virus ni. Contagion, cerita virus pasal Ebola tu, 93, saya pun tak ingat tajuk dia. Ada banyak lagi lah, pandemik ke apa. Boleh tengok supaya kita dapat mengambil pengajaran. Jangan keluar rumah suka hati saja. Okey, jadi saya alhamdulillah lah rumah bawah ada juga ruang tamu. Bukan ruang tamu lah, ada garaj parking kereta tu kan, untuk kita keluar ke depan. Kalau tak memang terperap sajalah dalam rumah. Memang kata mati kutu pergi depan
Lepas tu pergi belakang. Pergi belakang, buka peti ais. Buka peti ais, tutup balik. Tak ambil apa-apa pun. Pergi depan balik. Pergi belakang balik, buka peti ais, tutup balik. Kan? Itu je lah yang kita buat hari-hari. Okey, sambung ayat 49. Okey, semua dah ready. Kita baca Quran ya. Ayat 150, muka surat 69 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين لقد صدقكم الله وعده استحثوا لقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Bila ayat 153 sambung ayat 154 hingga 157. 154, 57. Okey, kat sini ya. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Okay, selesai. 157 dah. Siapa? Maksud? Oh, tak pasti siapa. Okey. Okey. Tadi kita dah habis ayat 157. So, kita nak fokus pada ayat mana? Okey. Ayat 154. Tengok ya. 154 adalah ayat ini. 154 adalah ayat ini. Panjang. Satu muka surat. Okey, mungkin ada yang bertanya, ayat manakah yang mengandungi semua huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, sa, jim sehingga ya, dalam ayat tu semua ada. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ayat inilah, ya, semua huruf ada. Cuba cari. Alif ada, ba ada, sa ada, ta ada. Pas alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, semua ada dekat sini. Hanya satu ayat ni sahajalah, ya. Okey, ayat di sini menyebut juga tentang peperangan, menyebut tentang peperangan. Okey, itu saja. Kita berpindah pula pada muka surat seterusnya 71. Muka surat 71 surah Ali Imran ayat 158. Jadi kita fokus 158 sehingga 165.
Ya, 158, 58 mana 58? Okey, ni ayat 158 ya. 158 sehingga habislah di bawah. 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Okey, habis dah. Sambung lagi sehingga 173. Ini bersama 166. 166 kalau dia dah baca maksudnya kan. Boleh tengok di sinilah. 166. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ada 10 minit lagi untuk 9.30. Kita nak habis 2 kali baca lagi, 2 kali stop lagi. Kita akan sampai penghujung surah Ali Imran. Okey. Dalam ayat ini apa yang kita boleh ambil ibrah? Okey, tengok. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata pada ayat 169. Bagi tengok ayat 169 apa cerita ayat ni? 169. Jom kita tengok. Okey. Semua nampak dah ayat apa tu? Apa maksudnya? Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang yang terbunuh gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup secara istimewa di sisi Tuhan. Maksudnya apa ni? Mereka ni mati ke tak mati? Jadinya dia berbeza. Sekarang ni di sisi Allah, di sisi manusia. Di sisi manusia, dia mati. Tapi di sisi Allah, pandangan dia sangat berbeza. Mereka hidup di sisi Allah SWT. Tapi hukum dunia memang mereka mati. Sijil kematian akan keluar. Lepas tu akan ada pewarisan. Lepas tu apa lagi? Macam-macam urusan lah. Lepas mati. Jadi kalau ada yang mendakwa, sebenarnya ramai di kalangan ada seorang saya tak ingat yang mengaku dia tu Tuhan. Maknanya tulis kat situ turun sebentar ke bumi daripada tahun bila
ke bila, kemudian naik semula. Dia kata macam itulah. Padahal tidak pun. Kalau mati, matilah. Ya. Jadinya, wala tahsabanna alladziina qutilu. Jadi orang yang mati, yang terbunuh di jalan Allah, tidak mati. Bukanlah maknanya kita ni, yang mati cara biasa ni, orang kata terus tidak hidup di sisi Allah, tapi dengan cara yang berbeza, hidup dengan cara yang berbeza. Cuma Allah nak tegaskan, walaupun mereka mati, sebenarnya di sisi Allah mereka hidup, mereka hidup. Okey, Allah Ta'ala sebab apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Sebab itu disebut 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia kita kena move on. Orang tadi dah tak ada. Jadi kalau di office pun kerja-kerja dia akan diganti oleh orang lain. Kalau di rumah pun sama. Si anak-anak tadi kalau ayah dia tak ada, tetaplah ayah dia tak ada. Tak adalah kita kata ayah dia pergi, orang kata tidak mati lagi, tapi kita akan sebutlah ayah dia telah pun meninggal dunia. Tapi di sisi Allah itu satu orang kata dimensi yang sangat-sangat berbeza. Okey, sambung semula. Jadi macam saya sebut tadi, sempena coronavirus, pengawalan pergerakan selama beberapa hari, insya-Allah saya akan cuba untuk istiqamah setiap hari, mungkin sejuzu ataupun kurang daripada itu ataupun lebih, bergantung kepada keadaan. Kalau agak busy, apa yang busy-nya kan, tak adalah boleh berlari kat luar pun tak boleh jugalah. Pergi shopping pun takut nanti berlaku infection, takut terkena jangkitan dan sebagainya. Jadi kita diam di rumah sajalah. Barang-barang pun sekadar yang ada saja. Insya-Allah orang kata kita nakkan supaya semua rakyat Malaysia jugalah menyahut seruan kerajaan untuk tinggal di rumah, menghadkan pergerakan keluar. Okey, sambung semula pada ayat 174. 174 hingga 180. 174 hingga 180. Jom kita baca. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sambung lagi ayat 182 sehingga 186. Okey. Kalau besarkan lagi apa jadi? Okey, macam terlalu besar pula. Kita kecilkan sikitlah. Besar sangat. Okey, ikut saya asal tadilah. Kan tak boleh nak kecil. Okey, 181, sambung ayat 181. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله
النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Okey, Alhamdulillah. Ayat 186 kita dah habis. Okey, jadi ayat ni kita nak sentuh ayat yang keberapa? Laqad sami Allah. Okey, laqad sami Allah. Kita tengok ayat 181. 80. Ni 81 yang inilah saya tanda kat sini. Kemudian ayat Qurannya laqad sami Allah. Jadi mereka mendakwa bahawa Allah Ta'ala itu miskin, fakir. Maksud fakir ni memerlukan kepada yang lain. Itu maksud fakir. Wa nahnu aghniya. Dan kami kaya. Kami kaya macam mana? Maksudnya tidak memerlukan yang lain. Maknanya mereka secara sendiri dapat tanpa memerlukan yang lain. Ya, mereka kata macam tu. Ini adalah perkataan yang syirik. Ya. Okey, sanatu ma qalu wa qatluhumul anbiya, dan kami akan tulis apa yang mereka sebutkan itu dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Kalau bunuh para nabi ni kita tahu satu kumpulan ni sahaja yang membunuh nabi mereka. Ya, macam disebut dalam cerita Nabi Musa, Bani Israel ini tidak menganggap Nabi Musa sebagai nabi mereka, mereka hanya menganggap sebagai pemimpin. Bila menganggap itu sebagai pemimpin, mereka menganggap pemimpin ini kita boleh lawan, kita boleh menyatakan tak puas hati secara hujah yang kukuh. Ya, jadi sebab itu mereka melawan. Begitu juga jadi disebabkan perbuatan itu akhirnya mereka tak puas hati dengan rasul-rasul yang diutuskan ni, lalu mereka bunuh para rasul. Jadi Bani Israel sajalah. Kalau sebut tentang bunuh rasul, ini golongan Bani Israel. Dalam akhir ayat itu, wa naqul, kami akan katakan kepada mereka, rasakan, padan muka, boleh macam itulah kan. Zuqu, rasakanlah azab al-harik. Harik ni terbakar, azab yang membakar. Okey, seterusnya muka surat yang terakhir. Lepas ni kita berhenti pada penghujung ayat 200 surah Ali Imran. 187. Mana 187? Okey, ni dia wa id akhadallah sehingga ayat 194. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
Sambung ayat yang terakhir. Alhamdulillah kita dah selesai. Hampir selesai 200 ayat daripada surah Al-Imran. So bermula 95 kat sini. Ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, kita dah habis dengan jayanya 200 ayat daripada surah Ali Imran. Tahniah jugalah kepada yang dapat baca. Mungkin tak banyak dalam sehari, satu muka, tak dapat satu muka, setengah muka, tak dapat setengah muka, paling-paling pun satu ayat lah. Satu ayat tu selepas 6,236 hari akan habislah. 6,236 hari lebih kurang setahun 360, kemudian kali dengan 10 tahun 3,600, kira 20 tahun lah. Kalau satu hari baca satu ayat lepas 20 tahun. Ya. 20 tahun lepas 6,000 hari lah kan. Lepas 6,000 hari, 6,236 ayat. 36 ayat ni lah. 36 ayat. Jadinya lepas 20 tahun habis. Tapi kalau yang dah 20 tahun tak khatam-khatam juga, macam mana tu? Okey, tak apa. Kita bukan nak urai pasal tu. Kita pun tak ada nak urai berkenaan coronavirus. Coronavirus satu virus yang tak dapat dijumpai lagi. Dia punya vaksin. Antiviral ataupun vaksin dia. Dan tidak ada lagi orang yang imun. Kalau ada orang yang imun, berkemungkinan besar boleh kita cipta serum. Serum. Dan daripada serum itu boleh kita edarkan. Tapi biasanya untuk mencipta serum tu satu jangka masa yang lama lah. Informasi ni pun dapat daripada filem. Kita tak tahu lah nak cipta serum tu berapa lama. Tapi apapun, kalau yang dapat cipta vaksin tu lebih baik lah. Tapi Allah Alam, kalau China dah dapat mencipta vaksin, sangat mudah lah kan. Kita pergi hospital, injek, dapatkan suntikan, lepas tu okey dah. Macam pelbagai virus, influenza ke apa benda ke. Jadi dah ada rawatan dah, senang. Jadi yang tak ada ni, moga-moga. Jadi kalau kita lihat coronavirus ni berasal daripada negara China, disebabkan mereka makan binatang yang orang kata pelbagai sebenarnya. Asal usul dia punya virus ni adalah daripada kelawar. Jadi kalau penyakit yang berkaitan dengan kelawar pada tahun 2003 di China pun berlaku perkara yang sama juga. SARS, SARS. Sama juga penyakit yang melibatkan pernafasan, SARS pada 2003 pun berkaitan kelawar juga. Kemudian yang itu kelawar kepada babi rasanya. Kepada babi, daripada babi pindah kepada manusia. Kemudian yang tahun sekarang ni daripada kelawar, kemudian kelawar mungkin daripada kelawar ke haiwan mungkin tenggiling, saya rasa macam tu. Haiwan ke tenggiling, daripada tenggiling pindah kepada manusia. Kelawar, kemudian kalau kita lihat Ebola, Ebola yang di Afrika pun sama juga, daripada kelawar juga. Tapi yang itu kelawar, manusia makan kelawar ataupun mungkin dia pegang dan sebagainya, ada contamination, macam itulah tercemar, kemudian kena tangan dia dan menyebabkan virus tu tersebar. Jadi kalau kita lihat virus yang berkaitan dengan haiwan ni pelbagai. Kalau kita lihat pada satu masa dulu ada kuku dan mulut.
yang lembu tu kan. Itu pun satu juga. Kemudian flu, H1N1 lebih kurang macam tu. Kemudian virus yang daripada unta pun ada juga. Jadi kita tengoklah. Sebab itu kita kalau kita nak makan, kita kena pastikan haiwan yang disembelih tu haiwan yang sihat. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat ada berita yang menyebut ada viral di WhatsApp yang menyebut apa nama ni, haiwan ayam yang berpenyakit. Ayam ni sebenarnya nak dihapuskan, tapi cepat-cepat ayam ni dijual, kemudian dijual pula dengan harga yang murah. Cuma yang ni saya tak pastilah, tak dapat nak apa ni, kita nak sahkan, tapi yang berkaitan dengan Ebola, SARS dan juga apa tu, itu benda yang orang kata telah pun kita semua tahu. Virus yang disebut viral. Okey, berkaitan dengan ayat ini kita nak fokus pada ayat 191 ataupun mungkin tengok 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh 190. Saya dah tanda 190. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sungguhnya dia ada tanda-tanda bagi orang-orang yang 190. 190. Mana dia 190 ni? Okey, bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Ataupun orang yang mempunyai kesedaran lah. Orang yang mempunyai kesedaran. Okey, di sini semua orang yang berakal. Yang maknanya orang yang sentiasa berfikir tentang kejadian alam. Jadi macam saya sebutlah. Jadi ayat 191 pula. Tuan tengok 191. Ayatnya yang ini. Okey, 191. Orang-orang yang mempunyai kesedaran tu, orang yang berakal tu orang yang macam mana? Jadi Allah Ta'ala sambung. La ayatil ulil albab, ia adalah satu tanda bagi orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai kesedaran. Yang macam mana lagi sifat mereka? Alladzina yadhkurunallah, yang mengingati Allah. Nak ingat Allah tu bagaimana? Berdiri ke, duduk ke, baring ke, dalam macam mana? Di sini Allah Ta'ala sebut qiyamah, berdiri, wa qu'uda, qu'ud duduk, wa ala junubihim, dalam pembaringan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan bagaimana kejadian alam ini, macam mana, apa tanda-tanda kebesaran Allah. Dia sentiasa berfikir. Lalu dia berkata, dia berdoa, dia berkata dalam hati dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya wahai Tuhanku, tidaklah engkau jadikan semua ini batil, tidak ada engkau tidak jadikan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, maha suci Allah, faqina, lindungilah kami daripada api neraka. Dia orang yang beriman sentiasa berfikir tentang kekuasaan Allah. Allah Ta'ala jadikan semua ini bukan sia-sia. Kalau manusia pun dia akan jadikan semua benda tadi ada fungsi-fungsi yang tertentu. Kalau tuan-tuan tengok dalam web Kickstarter, sepak mula, bukanlah maksud nak sepak orang kan, tak adalah. Cuma nama program tu Kickstarter. Kalau tuan-tuan pun ada benda-benda inovasi yang nak buat, bolehlah masuk dalam program Kickstarter tu, dapatkan sumbangan daripada orang ramai. Banyak program. Jadinya itu apa saya sebut tadi sebenarnya, mana inovasi. Manusia yang sentiasa memikirkan. Maknanya kita bukan hanya duduk mengaji. Mengaji tu bagus, kan. Kita sampai kita mengaji, kita ada buat inovasi. Inovasi. Jadi kalau kita ada nak buat perkara-perkara yang baru, bolehlah kan. Kalau tak ada modal, letak dalam program Kickstarter tu. InsyaAllah akan adalah penyumbang-penyumbang. Biasanya banyak orang yang daripada luar negara, daripada dalam negara sendiri yang akan menyumbang untuk kita buat inovasi kita sendiri. Okey, setakat itu saja. Kita dah hampir pukul 9.45. Saya pun belum sembahyang isyak lagi. Kita nak menghabiskan bacaan Al-Quran. Jadi moga-moga coronavirus yang melanda diri kita ini, jadi moga-moga coronavirus yang melanda diri kita ni akan semakin lenyaplah dengan kerjasama daripada semua. Okeylah, itu saja. Saya pun tak tahu nak ulas apa lagi. Moga-moga kita dapat penuhi malam kita mungkin dengan amal ibadat lah, sebaiknya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana?